Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita beralih daripada leukemia dan kita akan berbincang pula tentang salah satu lagi kanser darah yang sangat selalu kita lihat, iaitu limfoma. Limfoma ini sebenarnya satu topik yang besar. Jadi dalam video ini saya ingin menerangkan tentang apa itu limfoma dan juga pembahagiannya supaya kita boleh perincikan dalam video-video akan datang. Jadi limfoma ni sebenarnya selnya datang daripada sel darah putih yang telah matang. Sel darah putih yang kurang matang selalunya berbentuk leukemia. Jadi setelah dia keluar daripada sumsum tulang dan pergi, selalunya dia akan matang di limpa ataupun di kelenjar-kelenjar. Jadi selalunya limfoma akan berlaku di sini, di mana sel itu berkumpul di kelenjar-kelenjar dan seterusnya membesar. Dia juga dapat berkumpul di limpa, jadi limpa boleh membengkak dan sekiranya dia telah matang dan telah keluar semula daripada sama ada limpa ataupun kelenjar ni, dia dapat pulang semula ke dalam sumsum tulang, di mana ia akan mula mempengaruhi pembuatan darah merah, darah kuning dan menyebabkan berlaku gejala-gejala yang lebih serius. Jadi untuk memahami konsepnya, macam saya terangkan tadi, dia bermulanya daripada sumsum tulang di mana sel darah putih itu terhasil. Dia kemudiannya pergi ke limpa ataupun kelenjar. Kita kena fahamnya sebenarnya limpa itu adalah organ kelenjar yang paling besar dalam badan kita. Jadi di kelenjar-kelenjar ini dia akan mula membengkak sekiranya berlaku mutasi di situ. Jadi mutasi berlaku di situ, dia akan selalunya bermula pada satu peringkat dahulu, satu kumpulan kelenjar sahaja. Setelah dia semakin merebak, dia akan mula membengkak kepada kumpulan-kumpulan kelenjar yang lain. Jadi sebab itu dari segi stagingnya, dia bergantung kepada jenis kelenjar yang terlibat. Saya akan terangkan selepas ini. Jadi seterusnya, bila sel ini membiak dan juga mungkin pulang semula ke dalam sumsum tulang, ia akan mempengaruhi imun sistem kita. Jadi gejala-gejala awal yang pesakit kita dapat banyak juga bergantung kepada pembuakan kepada kelenjar dan seterusnya dia akan mula kurang berat badan, dan sekiranya sistem imunnya sudah mula tersekat, ia akan mula demam tanpa sebab. Jadi dia bukannya demam sebab ada jangkitan kuman, tapi demamnya itu mungkin disebabkan oleh rasangan imun sistemnya menampakkan macam dia demam. Selalunya demam ini berlaku pada waktu malam dan juga pesakit ini akan berpeluh tanpa sebab. Jenis demam ini kita panggil Pearl Epstein fever. Tapi selalunya ia berlaku pada peringkat-peringkat yang sudah serius, ya. Selalunya pada peringkat awal kelenjar bengkak, selalunya pesakit akan mula sudah berjumpa doktor dan siasatan awal dapat dibuat. Jadi setengah pesakit, terutamanya sel limfoma yang berbentuk dari T cell, mereka senang mendapat ruam. Ruam ini boleh datang bila-bila masa sahaja. Kadang-kadang sebelum kelenjar bengkak pun ruam itu sudah mungkin datang. Sekiranya dia sudah semakin serius, maka akan berlaku pembengkakan di limpa dan juga sekiranya sumsum tulangnya juga terlibat, maka akan mula mendapat penurunan hemoglobin iaitu anemia dan juga penurunan platelet di mana pesakit akan mula mendapat lebam-lebam. Seterusnya kita ingin lihat bagaimana limfoma ini dibahagikan. Jadi daripada topik utama limfoma ini, dia dibahagikan kepada dua kumpulan awal, iaitu sama ada terdapat sejenis sel yang kita panggil Reed-Sternberg cells. Reed-Sternberg cell ini menentukan bahawa penyakit itu adalah berbentuk Hodgkin lymphoma. Sekiranya tidak ada sel Reed-Sternberg cell ini, maka limfoma ini kita kategorikan sebagai non-Hodgkin lymphoma. Jadi Hodgkin, non-Hodgkin. Jadi antara dua ini, non-Hodgkin lymphoma adalah yang lebih serius dan juga pada masa yang sama dia lebih lagi kita dapat di halayak ramai. 90% daripada limfoma selalunya datang daripada kumpulan non-Hodgkin lymphoma. Dan kalau kita lihat juga, prognosisnya agak kurang baik berbanding dengan Hodgkin disease, tapi kita kena faham bahawa terdapat lebih 60 jenis
non-Hodgkin lymphoma berbanding dengan Hodgkin lymphoma yang paling banyak pun ada 5 kategori. Jadi dia ada agak lebih meluas rangkumannya. Jadi kita bahagikan lagi non-Hodgkin lymphoma ini kepada sel asalnya. Jadi limfosit kita ini ada dua jenis ya, ada B cell dan T cell. B cell selalunya berada di dalam kita punya kelenjar. T cell selalunya dia lebih kepada bahagian yang air ya, selalunya dia di dalam saluran darah. Jadi B cell dengan T cell ini memang B cell adalah more common, tapi pada masa yang sama ia juga agak kurang serius kalau kita bandingkan dengan T cell. B cell ni pula dibahagikan lagi. Kali ini kita bahagikan kepada sama ada dia berganda dengan cepat ataupun dia berganda dengan perlahan. Jadi berganda dengan cepat ni bermaksud cepat kebengkakannya berlaku. Jadi ini kita panggil high grade lymphoma. Manakala low grade lymphoma pula dia agak perlahan dan dia boleh menular dalam badan kita selama beberapa tahun sebelum dia dapat dikesan. Jadi sebagai contohnya, ini adalah jenis limfoma non-Hodgkin yang paling selalu kita lihat dalam golongan low grade lymphoma. Follicular lymphoma, kalau di negara luar, di negara barat, follicular lymphoma adalah jenis non-Hodgkin lymphoma yang paling senang kita lihat. Di Malaysia pula, kebanyakan pesakit kami adalah daripada kumpulan high grade lymphoma, dan yang paling common sekali ialah diffuse large B-cell lymphoma. Saya akan terangkan kedua-duanya ini dengan lebih detail dalam video-video kita akan datang, kerana rawatannya juga agak berlainan. Manakala kalau kita lihat T-cell non-Hodgkin lymphoma pula, dia selalunya lebih agresif dan selalunya kalau dia sudah berada di peringkat yang agak serius, rawatannya agak sama dengan leukemia. Dan selalunya pesakit-pesakit ini memerlukan pemindahan susun tulang seperti juga leukemia. Untuk meneliti rawatannya juga sebelum itu kita kena perlu dan pastikan apakah jenis limfoma ini. Sebab limfoma ini dari segi rawatannya bergantung kepada dua perkara. Pertama ialah jenis limfoma itu, dan yang kedua ialah stage limfoma itu. Kadang-kadang ada jenis-jenis limfoma yang kita tidak perlu rawat pada peringkat awal. Dan kadang-kadang limfoma yang lebih agresif ini pada peringkat awal rawatannya berlainan. Setengahnya itu hanya perlu dibuat radioterapi, manakala yang lain walaupun pada stage 1 ataupun 2 perlu diberi sudah kemoterapi. Kalau kita mahu tahu betul-betul apakah jenis limfoma itu, kita tidak ada pilihan lain ya. Kita tidak ada ujian darah yang dapat menentukan jenis limfoma itu. Cara yang paling bagus adalah untuk melihat sendiri apakah yang berada di dalam kebengkakan pada kelenjar. Jadi kita perlu buatkan biopsi. Biopsi ini ada banyak jenis. Ada yang melalui pembedahan ataupun sekarang ini kita ada teknik-teknik di mana kita menggunakan ultrasound, menggunakan jarum yang agak besar daripada biasa untuk menangkap sedikit biopsi supaya kita boleh lihat di dalam makmal. Jadi cara ini kita tidak perlu buat operation yang besar. Selalunya kita hanya pakai local anesthesia saja dan pesakit tidak perlu dimasukkan dalam ward, boleh dibuat di klinik saja. Okey. Jadi untuk menentukan jenis penyakit itu kita perlu buat biopsi, tapi untuk menentukan stage-nya pula, pada masa dahulu kita memerlukan pembedahan di perut untuk melihat sama ada kumpulan lymph node mana yang terlibat. Tapi sekarang dengan menggunakan teknik CT dan PET scan, kita tidak perlu lagi buat pembedahan. Jadi daripada PET scan ataupun CT scan ini, kita sudah dapat tahu kelenjar yang mana terlibat, dan seterusnya daripada maklumat itu kita dapat tahu stage pesakit tersebut. Tetapi sekiranya sumsum tulang juga terlibat, kita perlu membuat pemeriksaan sumsum tulang. Sekiranya sumsum tulang itu juga terlibat dalam penyakit limfoma ini, kita akan kategorikan ini sebagai stage 4. Jadi rawatannya mungkin agak agresif sekiranya sumsum tulang terlibat, dan untuk kita tahu sama ada sumsum terlibat atau tidak, kita tidak ada pilihan lain daripada membuat pemeriksaan sumsum tulang.
Jadi dari segi stagingnya, kalau kita lihat, ia hanya ditentukan melalui kumpulan kelenjar mana yang terlibat, ya. Daripada apa yang kita lihat di sini, sekiranya hanya satu kumpulan kelenjar terlibat seperti dalam rajah ini, di mana hanya terdapat pada kawasan tengkuk, tidak terlibat kawasan lain, ini dipanggil stage 1. Sekiranya terdapat dua kumpulan kelenjar yang terlibat tetapi masih pada kawasan yang sama, kalau kita belah badan kita di tengah, kita panggil diaphragm, ya. Kalau dia masih lagi belah yang sama, kita panggil dia stage 2. Tetapi kiranya dia melangkau daripada kawasan perut kita, diaphragm ini, maka dia sudah pergi pada stage 3. Sekiranya terdapat organ-organ yang bukan daripada kelenjar, maksud saya seperti buah pinggang, seperti hati, seperti sumsum tulang, maka penyakit ini sudah dikategorikan sebagai stage 4. Kalau dia pergi ke otak, ke dalam paru-paru, stage 4. Jadi kalau kelenjar saja, dia mungkin 1, 2 atau 3. Jadi stagingnya kita perlukan menggunakan scan seperti ini. Scan ni juga akan menentukan diberi stage 1, 2, 3, 4, tetapi ada perkataan lain yang kita sekarang pakai, iaitu kalau kita panggil stage 2A, bermakna pesakit itu tidak ada gejala-gejala lain. Gejala-gejala yang kita maksudkan sebagai B symptom adalah kekurangan berat badan, selalunya lebih daripada 10 kg turunnya, dan berlaku demam pada waktu malam. Itu pun salah satu gejala yang kita kategorikan sebagai stage B. Jadi kalau stage A dengan B, bezanya gejala yang pesakit itu ada. Sekiranya ia melibatkan limpa, kita panggil stage S. Jadi kalau katakan stage 2 melibatkan limpa, stage 2S. Sekiranya dia melibatkan sumsum tulang, dia dipanggil X. Selalunya memang sudah masuk ke sumsum tulang, kan, jadi stage 4. Okay. Jadi seterusnya, bila kita ada dua-dua maklumat itu, mana kita dapat tahu penyakit itu jenis apa, limfoma yang mana, dan kedua ialah stage-nya, baru kita dapat tentukan rawatan yang paling sesuai untuk pesakit kita. Jadi tanpa maklumat-maklumat itu, kita tidak dapat untuk berbincang dengan pesakit kita tentang rawatan yang terbaik. Jadi sekiranya kita sudah mendapat tahu berita yang kita ada limfoma, staging itu sangat penting, biopsi itu sangat penting kerana dia menentukan rawatan yang terbaik untuk kita. Untuk maklumat lanjut, kita kena berbincang dengan pakar kita, dan sekiranya anda ingin berhubung dengan saya, sila layari website saya ataupun berhubung terus dengan saya melalui Facebook. Sekian, terima kasih.